Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Negara masih dalam kemelut politik yang melibatkan soal darurat dan parlimen dan juga soal COVID-19 dan kesan ekonomi. Pada hari ini saya nak fokus pada permasalahan utama rakyat. Apa kaitan COVID-19 dengan masalah ekonomi dan pendapatan serta keuangan rakyat, kemiskinan yang bertambah dan kesenjangan yang lebih melebar di antara golongan kaya dan miskin. Kita dah saksikan pertama soal pendekatan dan dasar menangani COVID ini masih di tahap dan takut yang lama, mengharapkan suatu penyelesaian baru dengan pendekatan yang sama bulan ke bulan. Oleh demikian, saya nak paparkan beberapa wajah untuk dapat dimanfaatkan oleh khalayak dan saudara-saudari untuk melihat bagaimana dasar-dasar yang kita perkenalkan untuk menangani masalah pandemik atau malapetaka COVID-19 ini sudah merebak yang membimbangkan menjadi satu endemik seperti mana disebut di Singapura, beberapa negara lain. Maknanya menjalar menjadi keadaan yang mungkin membimbangkan, yang memerlukan langkah-langkah baru, langkah-langkah lebih bijak, langkah-langkah yang lebih cermat dengan pendekatan yang baru dan tidak berdegil untuk menjalankan pendekatan yang sama sekian lama. Umpamanya pendekatan lockdown, PKP dah sebulan diteruskan, tetapi seperti mana kita tahu jumlah yang positif kian bertambah. Malaysia adalah di antara satu negara di dunia di mana lockdown atau PKP itu paling panjang, tetapi kesannya seperti kita lihat dalam rajah. Sudah lihat umpamanya dia masih naik turun, belum ada titik akhirnya. Dan oleh demikian saya menggesa dan mengusulkan bahawa pendekatan kita harus berbeza. Ya. Kita lihat PKP diteruskan, ya, sampai ke ujungnya, ya, sampai ke ujung. Dan tetapi dalam penyelesaiannya masih belum menentu kerana dia masih naik dan turun. Sebab itu saya sekali lagi tegaskan, pendekatan PKP tanpa melihat kepada kenyataan detail granular tidak akan berkesan. Dia akan menyiksa rakyat dengan pembatasan, tetapi kesannya tidak ada. Itu pun berdasarkan kenyataan kita mengkaji, membuat saringan dan membuat ujian yang lebih terbatas. Walaupun sekarang pertama kali kerajaan mengaku, kita dah sebut berbulan, dia tidak boleh umpamanya melihat kepada keadaan vaksin yang rumit. Pertama, keupayaan kita memperolehi vaksin itu dah mula lembab dan akhirnya sampainya kurang. Jadi kita lihat umpamanya apa dia keupayaan dunia, pengeluaran vaksin dunia. Kalau kita lihat pengeluaran vaksin dunia, kita punya keupayaan untuk mendapat, ya, 0.4%, ya, dari segi jumlah pengeluaran dunia. Tapi setakat ini kita hanya mendapat 0.2%, ya. Jadi oleh demikian, kalau 0.2 berbanding dengan 0.4 tadi yang disebut, ia tidak akan memenuhi maksud kita atau jangkaan unjuran yang kita adakan sebelum ini. So saya lihat umpamanya dalam keadaan yang ada anggaran keperluan, ya, dengan pemberian vaksin, anggarannya kalau kita lihat itu lebih tinggi, tetapi pemberiannya jauh lebih rendah. Walaupun kita akui vaksin itu kian bertambah. Jadi kalau Menteri Umum, ya sekarang dah bertambah, ya, tetapi lagi daripada unjuran. Kita dah ketinggalan ke belakang. Kita tambah 100,000 tambahan, 200,000 tambahan, kita tidak akan dapat yang dikatakan herd. Itu
pada jangkaan Disember seperti yang diumumkan. Saya malas nak ulang kenyataan Perdana Menteri kita akan capai, kerana kalau ikut unjuran ini masih jauh daripada sasaran kita. Sebab itu umpamanya kalau kita lihat terkait dengan ujian, walaupun diakui sekarang ujian kita kurang, sebab itu jumlah sakit kurang. Kalau kita dengar pengumuman rasmi kerajaan, Selangor paling tinggi, Selangor ujian paling tinggi, dan kluster di Selangor, kilang-kilang itu juga lebih tinggi. Tetapi penyelesaiannya vaksin. Tapi kerana kelembaban vaksin, kita gunakan saringan atau ujian supaya kita tahu jumlahnya. Yang sekarang ini seperti kita tahu dia naik masih paling tinggi memang betul hampir 10,000, tapi sekarang masih belum kurang. Yang saya tekankan ialah rakyat tersiksa dengan PKP. Bendera putih dinaikkan, orang lapar. Jumlah yang membunuh diri pun bertambah. Belum pernah kita catat sejarah begitu rupa. Dan kenyataan ini tentunya membimbangkan kita. Sebab itu ujian harian di Malaysia ini patut ditingkatkan supaya kita tahu jumlah yang sebenarnya. Saudara, tentang unjuran yang saya sebutkan tadi, itu setelah PKP yang tampuk merah itu, tampuk merah, kalau kita lihat ini dan naik, kemudian tampuk merah ini menunjukkan bahawa PKP sebulan baru-baru ini tidak memberi kesan. Apakah salah pendekatan? Tetapi yang kesan kepada kehidupan rakyat jelas, terutama rakyat bawahan. Orang besar-besar masih boleh lagi, nak makan durian, nak pergi kedai, restoran, masih. Kalau pun ada amaran kecil-kecilan, orang kecil terus tertahan daripada menjalankan kerja, dan tekanan-tekanan kepada mereka itu berat. Bahayanya ialah mungkin sampai ke tahap yang dikatakan, kerana dia tidak lagi bertumpuk dan kluster, dia nampak merebak tu cara yang meluas. Maka itu yang disebutkan tadi dalam pengantar saya, menyebutkan bahaya mencapai satu tahap yang disebut endemik. Maknanya merebak dan tak dapat kawalan seperti mana pendekatan kluster, kelompok yang seperti yang dilakukan sebelumnya. Dan ia memerlukan sekali lagi pendekatan yang berbeza, yang lebih canggih untuk menangani masalah ini. So, saudara, ini saya bawa kepada kesan ekonomi. Secara ringkas saja. Kerana sebentar lagi dalam soal jawab, insya-Allah Dr. Wan Hasni akan bersama saya untuk membantu memberikan penjelasan. Dan untuk memudahkan umpamanya dan penyampaian ini, saya akan sertakan sekali kertas terperinci yang dilakukan oleh pasukan yang diketuai oleh Dr. Wan Hasni untuk memudahkan saudara memahami cara lebih jelas lagi. Umpamanya unjuran pertumbuhan. Kalau unjuran pertumbuhan, kita tahu semua merosot, semua negara ASEAN. Tetapi merosotnya Malaysia itu parah ketimbang atau berbanding yang lain. Jadi Malaysia itu dia merosot itu rendah sangat. Jadi kita kena tahu juga mengapa jadi nasib Malaysia begitu rupa. Selalu kita catat yang paling tinggi. Semalam saya sebut umpamanya kajian keupayaan, kesiapsiagaan, resilience. Kalau kajian Bloomberg, kita juga masih tercorot. Macam kita ini ada kerajaan yang sangat lembab dan tidak ada kemampuan, keupayaan untuk menanganinya. Jadi sebab itulah unjuran, kalaupun ada mungkin pertumbuhan kecil tahun 21, dia tidak boleh memberikan rangsangan dan harapan kepada rakyat kebunya. Jadi unjuran untuk tahun 21, suku kedua seperti yang dipaparkan, itu masih lagi sangat membimbangkan kita. Kerana apa gambarannya? Gambarannya maknanya kesan pada rakyat. Ini kadang-kadang kita sebut unjuran, pertumbuhan, pelaburan. Ini bunyinya itu enak, tetapi yang kita nak tahu maknanya semua ini adalah kesan kepada rakyat.
Umpamanya, sudahlah pendapatan dah kurang, pendapatan hilang, harga barang naik, melambung, ya? Harga ayam, harga keperluan bawang, ikan dan gula sayuran umpamanya, itu kadar inflasi kita itu melonjak paling tinggi dalam sejarah mutakhir ini, ya. Tengok sampai April 2021 4.7%, 4.4%, ya. Dan ini kalau keadaan ini berterusan, apa kesannya? Rakyat yang berpendapatan rendah, yang sekarang bila saya sebut rendah ini, dia bukan B40, sudah B60. Sebab yang M40 orang kelas menengah dulu semua dah tercorot ke bawah. Jadi kita sekarang jumlahnya besar. Sebab itu dalam kalau kita lihat umpamanya contoh KWSP. Dulu kita tuntut keluarkan wang. Dah keluar setahun, masalah tak selesai. Jadi yang di bawah ini, pendapatan yang bawah ini, ya, tinggal wang KWSP 100 bilion, kadar yang bawah ni masih ada 900 bilion tu tingkat yang lebih tinggi, yang biru ni, ya. Yang biru ni maknanya yang pendapatan lebih tinggi. Yang pendapatan rendah ni, ini dia yang merah. Yang merah ni kalaupun di yang ada majority lebih dari 70% yang ada simpanan RM10,000 sahaja. Jadi kalau dia ambil wang itu, dan sekarang ni ambil wang itu untuk bayar sewa, bayar hutang, bayar moratorium bank. Kalau berada moratorium, dia ada faedah dan sebagainya. Itu saya kita sentuh kemudian. Ini tidak akan membolehkan dia selesa hidup dengan kadar yang minimum. Nah, ini juga saya katakan yang sangat membimbangkan, kerana ini bukan penyelesaiannya. ICNA dan lain-lain ini hanya penyelesaian sementara, tetapi oleh kerana masalah itu berterusan, maka KWSP bukan penyelesaian kalau kita harap pinjaman atau ambil wang mereka dari KWSP itu untuk membayar hutang mereka. Jadi sebab itulah kita tegaskan di sini bahawa yang perlu ditangani, yang dilaksanakan sekarang ialah dana untuk rakyat biasa belanja. Kalau kita berikan umpamanya wang, kemudian dia kena bayar sewa dan pinjaman bank dan sebagainya, jadi dia pun bendera putih juga. Kalau pun kita bagi 1,000, bendera putih. Jadi saya usulkan, ya, selagi masalah PKP sekatan ini dilakukan, dia bukan one off, bukan sekaligus kita beri bantuan, ya. Kita usulkan setiap keluarga, ya, yang B60 ini diberikan RM1,500 sebulan. Itu yang paling minimum. Kerana kalau kita anggap terlalu tinggi, dia mungkin menjadi masalah pada negara. Tapi kalau 1,500, kenapa? Walaupun dia merupakan satu beban kepada kerajaan, tetapi tanggungjawab kerajaan untuk memberikan basic makan minum kepada keluarga. Jadi RM1,500 sebulan sepanjang kita terbelenggu dengan permasalahan sekatan dan PKP. Ini juga akan memaksa kerajaan, mudah-mudahan kerajaan baru, untuk membuat suatu pendekatan yang lebih tegas dan berani, ya, dan tidak meletakkan rakyat hampir tergantung. Sekarang bukan rakyat yang menggantung diri, tapi yang kita umumnya tergantunglah kehidupan kita kerana kesesakan hidup yang kita alami. Jadi kita percaya ada keupayaan kerajaan untuk meminjam, untuk mengagihkan langsung pada rakyat. Tapi kalau 1,500 itu kita gunakan untuk bayar hutang bank, hutang lain-lain, dia tak akan jadi penyelesaian. Sebab itu kita kena ada dasar untuk memberikan kelonggaran mereka membayar sewa, hutang dan ansuran termasuk kenderaan, supaya 1,500 ini tertumpu hanya untuk mengurangkan beban. Kalau tidak macam inilah sekarang, tiap ahli Dewan Undangan Negeri, ahli Parlimen, tiap NGO, jabatan-jabatan
kerja hari-hari, duk pergi ke rumah, duk bayar. Dan ini saya fikir suatu hal yang sangat suka, seperti mana saya hadapi pengalaman di Port Dickson. Kita lakukan. Terima kasih kepada semua jentera, terima kasih kepada semua NGO dan jabatan yang membantu, tetapi penyelesaiannya mestilah cara langsung, direct daripada kerajaan kepada setiap isi keluarga, seperti mana yang kita paparkan, yang memerlukan bantuan. Dan ini seperti saudara tahu, sekarang ini dah 80%, 85% masuk kategori B60, dan majoriti besarnya adalah di kalangan Bumiputera. Dan sekarang kita belum pernah saksikan, ya, termasuk di pusat-pusat kebajikan kita, ya. Selalunya kita lihat Bumiputera di India. Sekarang beberapa keluarga Cina sudah pun juga turut memohon bantuan makanan, beras dan gula, menunjukkan bahawa parah yang dihadapi dan dikesankan ini telah melebar pada seluruh masyarakat dan rakyat di negara kita. Jadi inilah yang saya harap kita berikan perhatian, kerana bagi kita boleh bincang soal seperti mana saya sebut di awal tadi, parlimen dan darurat dan lain-lain. Tetapi hari ini saya nak fokus bagaimana dalam tahap segera. Bukanlah macam pelaksana yang saya sebut pelengkop ini, kerana nak bagi pun bulan Ogos, orang nak istilah Kedah ni kata menteka darah. Dia nak makan untuk hidup susah, ya. Dan sekarang kita berempas pulas terpertahankan kerajaan yang sudah gagal ini sehingga rakyat terbeban, ya. Sebab itu saya sekali lagi tegaskan bahawa dasar baru kita mestilah ke arah menyelamatkan mereka daripada keperluan asas, makan minum, susu, nampin anak-anak. Yang ini yang kita dengar hari-hari, susu, nampin anak-anak, beras, gula. Ada yang tak pernah dapat ikan berapa lama dah. Dan ini sekurang-kurangnya ke 1,500 boleh meredakan sedikit daripada tekanan yang mereka hadapi, ya. Terima kasih. Dan sekarang dalam soal jawab, saya dan saudara Dr. Rasli akan cuba menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.